Baik Nina, sudah 6 hari kita memasuki tahun Betul. 2023 kan, dan sudah tentu banyak perkara yang perlu diteliti untuk kita lihat bagaimana prestasi ekonomi kita pada tahun ini dan beri perhatian setiap aspek yang diperlukan dalam menavigasi ekonomi negara dalam mendepani cabaran global. Sudah sedia bersama kami pada pagi ini ialah Imran Yassin Muhammad Yusof, Ketua MIDF Research. Apa khabar Imran? Khabar baik. Okey, sebelum Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih kerana setia bersama Ashrawani. Jadi sebelum kita berbincang unjuran untuk tahun baru, bagaimana kita boleh rumuskan prestasi pasaran saham Malaysia pada tahun 2022 dan apakah faktor-faktor yang mewarnai prestasi tersebut? Seperti yang kita maklum, pasaran saham Malaysia kurang memberangsang pada tahun 2022. IBM Kelsia mengakhiri tahun lepas 4.6% lebih rendah daripada paras permulaan tahun 2022. Tapi ia disebabkan faktor luaran yang memainkan peranan utama kepada prestasi tersebut. Kerana kalau dilihat, prestasi ekonomi negara dan pendapatan syarikat amat memberangsangkan. Untuk 3 suku tahun pertama, tahap pendapatan syarikat lebih tinggi daripada sebelum pandemik, dan tema utama tahun lepas adalah inflasi, lebih lagi inflasi di negara maju. Jadi kadar inflasi yang tinggi telah menyebabkan bank pusat negara maju terutama US Federal Reserve untuk bertindak agresif dalam menaikkan kadar pinjaman mereka. Jadi ini memberi tekanan kepada penilaian, menyebabkan prestasi lembap pasaran modal seluruh dunia. Umpamanya kalau kita lihat kebanyakan pasaran modal jatuh tahun lepas lebih rendah, kecuali Jakarta, Singapura, London FTSE dan Thailand. Jadi Imran, seperti yang Imran katakan tadi bahawa prestasi pasaran saham kita pada tahun lepas tidak memberangsangkan, dan antara faktor yang mempengaruhi prestasi pasaran kita adalah faktor luaran. Jadi adakah faktor-faktor ini akan berterusan mempengaruhi tahun 2023 ini? Jadi apakah cakap Imran untuk prestasi pasaran saham untuk tahun ini? Untuk tahun ini kita perlu tanya adakah faktor 2020 itu akan berterusan. Kami menjangkakan mungkin faktor itu mula hilang. Tekanan inflasi di negara maju nampaknya telah mula reda. Jadi kami menjangkakan US Fed akan memperlahankan kenaikan kadar pinjaman mereka. Ini akan melepaskan tekanan pada penilaian. Jadi untuk 2023 kami sasarkan kadar 1,700 untuk FBM KLSI pada akhir tahun. Jadi di situ kita boleh tunjukkan prestasi yang lebih baik walaupun berdepan dengan cabaran kepada ekonomi global. Cabaran itu adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan, geopolitik dan politik dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat di mana dari tahap ekonomi nampaknya akan lebih perlahan, tetapi dari segi pasaran saham akan lebih baik. Dan ini disebabkan pemulihan kepada penilaian disebabkan kadar kenaikan pinjaman yang lebih perlahan di US. Jadi Imran, dengan sasaran yang disebutkan tadi, apakah sektor-sektor yang disyorkan oleh MIDF Research sendiri? Memandangkan kami menjangkakan kestabilan harga minyak mentah, unjuran kami adalah purata $96 setung, lebih tinggi daripada paras sekarang. Tapi yang lebih penting di sini adalah kestabilan harga. Jadi kalau pada paras sekarang pun iaitu lebih kurang $80 setung, kami menjangkakan sektor minyak dan gas akan mendapat manfaat. Kerana kami menjangkakan oil majors syarikat minyak dan gas yang besar akan menaikkan kadar pelaburan mereka atau apa yang kita panggilkan capital expenditure, dan ini akan memberi manfaat kepada syarikat minyak dan gas. Antara saham yang kami suka adalah Dialog, Bumi Armada dan Petronas Chemical. Di samping itu, memandangkan ekonomi negara akan didukung oleh permintaan domestik, kami mensyurkan pelabur untuk lihat kepada sektor berkaitan kepada penggunaan atau consumer related sector seperti consumer staple, otomotif dan retail REIT. Antara saham yang kami suka adalah FNN, QR Resources, PBB, Aeon, UMW dan Sunway REIT. Dan apabila kita bercakap mengenai prestasi pasaran, sudah tentu ia diterjemahkan kepada prestasi ringgit kita. Jadi patutkah nilai ringgit kita diutamakan daripada berbanding daripada ekspor kita? Bagaimana Imran ini? Nilai ringgit kita kami jangkakan akan pulih, akan lebih tinggi berbanding dengan US dollar, disebabkan kami cakap tadi faktor daripada US Federal Reserve
di mana mereka akan kurangkan kadar kenaikan interest rate mereka, dan ini akan menyebabkan US dollar lebih lemah berbanding dengan mata-mata wang lain termasuk ringgit. Jadi di sini mungkin ekspor kita akan terkesan sikit dengan kenaikan ringgit, tetapi ini akan membantu kita dari segi inflasi negara. Jadi di situ kita ada plus dan negatif point di mana ringgit dijangka akan lebih kukuh lah. Jadi Imran mungkin boleh kongsikan bagaimana pula dengan jangkaan pertumbuhan ekonomi negara untuk tahun ini? Seperti saya cakap tadi, ada perbezaan antara prestasi pasaran dan ekonomi, sebab pasaran akan ditentukan oleh pemulihan penilaian atau valuation recovery. Tapi daripada segi ekonomi, kami kembali kepada paras atau pertumbuhan normal lah, iaitu pada 4.2%. Ini disebabkan pertumbuhan yang lebih perlahan di negara maju, yang akan memberi impak kepada perdagangan luaran kita lah. Jadi di sini ekspor kita mungkin akan terkesan daripada ekonomi pertumbuhan yang lebih perlahan di negara maju. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi negara akan disokong oleh permintaan domestik. Kami menjangkakan pengurangan kadar pengangguran, kadar inflasi yang lebih perlahan, serta bantuan dan subsidi yang akan diteruskan oleh kerajaan. Dan faktor-faktor ini akan memberi sokongan kepada pembelanjaan runcit atau retail spending. Dan juga kita boleh kita juga jangkakan bahawa akan ada kenaikan kemasukan pelancong-pelancong, lebih-lebih daripada pelancong daripada negara China. Jadi bagaimana pula dengan bajet 2023 akan dibentangkan pada Februari, akan dibentang buat pertama kali oleh Kerajaan Perpaduan. Jadi apa harapan Imran sendiri agar input ataupun output yang akan dibentangkan dalam bajet 2023 ini sekaligus memberi manfaat kepada prestasi saham kita untuk tahun ini? Bagaimana Imran? Antara yang boleh kita lihat, satunya adalah support kepada rakyat. Jadi saya cakap tadi, daripada segi bantuan dan subsidi akan diteruskan. Ini akan membantu kepada pembelanjaan atau permintaan domestik dan akan membantu syarikat-syarikat. Nombor dua, mungkin daripada segi cukai, mungkin kalau diadakan kembali seperti cukai makmur yang diadakan pada tahun lepas, ini akan menjejaskan pendapatan syarikat dan akan menjejaskan pasaran saham kita. Dan ketiga adalah daripada segi apa yang dikatakan capital expenditure oleh kerajaan, mungkin boleh diteruskan kerana ini akan memberikan satu economic spillover kepada negara lah secara keseluruhannya. Baik Imran, dengan laporan terbaru ini mengenai pelancong pengembara Cina yang akan membuka semula ekonomi mereka dan membenarkan mereka untuk merentas negara daripada tidak boleh keluar rumah langsung, zero policy, tapi terus bagi keluar negara. Jadi bagaimana untuk kita faham apakah ada yang mereka kata patut tangguh atau melarang mereka masuk sehinggalah kita mempunyai usaha ataupun self-defense strategi yang kukuh untuk masukkan mereka ke dalam negara. Namun mereka menurut Perdana Menteri kita tak nak diskriminasi terhadap mana-mana pelancong, dan adakah membenarkan pelancong Cina ini masuk ke dalam negara kita akan membantu pertumbuhan ekonomi negara kita atau sebaliknya? Bantu kami faham Imran. Okey, kalau kita lihat keadaan negara kita pun, apabila kita membuka ekonomi kita, tahun lepas kita lihat bagaimana ia memberi impak yang sangat positif kepada retail spending. Kita panggil revenge spending. Ramai orang melancong di dalam negeri, kemudian melancong bila boleh keluar negara, melancong di luar negara, dan peningkatan kepada retail spending. Jadi boleh kita bayangkan satu negara yang dah 3 tahun berada pada lockdown, tak boleh keluar rumah, tiba-tiba boleh keluar negara, tahap revenge spending mereka bagaimana pula kan? Jadi mungkin akan lebih tinggi. Jadi ia akan memberi, kalau kita mereka akan keluar melancong dan sebagainya, ia akan memberi impak yang sangat positif lah kepada negara-negara tersebut. Jadi Malaysia dan Thailand adalah antara destinasi yang disukai oleh mereka, oleh penduduk di negara China. Jadi ini akan memberi impak yang sangat positif.
Tapi saya faham dari segi kesihatan mungkin ada sikit kegusaran. Jadi mungkin kita perlu tingkatkan lebih in terms of tracking and trace lah. Biar apabila mereka masuk, jika ada for example kalau ada COVID tak boleh travel dan sebagainya lah. Jadi di situ kita perlu mungkin mempertingkatkan pertahanan kita, tetapi kita tak boleh seperti yang dikatakan tak boleh diskriminasi dan ia juga akan memberi satu impak yang positif kepada negara. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Imran Yassin Muhammad Yusof, Ketua MIDF Research atas perkongsian itu tadi. Terima kasih.